Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Diucapkan terima kasih hadir lagi ke dalam channel Radio 12 Malam. Baik. Sebelum kita teruskan dengan kisah yang seterusnya bagi himpunan kisah mistik. Untuk makluman pada kawan-kawan, pada rakan-rakan di YouTube. Sekarang ni saya dah wujudkan page di Facebook. Cuma di page Facebook ni, untuk makluman saya akan share kisah-kisah himpunan kisah mistik. Namun bagi peminat kisah Tamar Jalis dan juga Tok Awangah, boleh kalau nak mendengar boleh, saya telah sediakan playlist, cuma berada di dalam YouTube saja ya. Buat masa ni di dalam YouTube saja. Di dalam page Facebook saya akan letakkan untuk himpunan kisah mistik. Baik, itu untuk makluman. Jadi baiklah, kita tak nak ngoceh terlalu panjang, kita akan teruskan dengan kisah yang seterusnya. Batu 18, Jalan Mersing sememangnya menjadi syurga bagi kaki pancing untuk mengail udang galah. Tanyalah kaki pancing di daerah Kota Tinggi Keluang, Mersing ataupun kawasan sekitarnya tentang Batu 18 ini. Tentu mereka akan kata udang galah sungai tersebut adalah di antara yang terbaik. Sebenarnya dahulu saya bukanlah kaki pancing. Namun setelah berkahwin, saya sering mengikuti suami pergi memancing. Baik, dekat sini kisah ni diceritakan oleh seorang wanita. Akhirnya, saya seronok pula. Sekarang saya dah ada beberapa joran sendiri. Anak-anak saya pun sudah minat memancing. Dan sekarang ini, pantang ada cuti panjang sedikit. Mulalah kami sekeluarga akan pergi memancing. Kalau tidak di sungai, kami pasti akan memancing di laut. Banyak kisah pelik yang terjadi kepada saya atau keluarga ketika memancing. Yang paling menakutkan adalah ketika mengikut suami bersama dengan kawan-kawannya memancing di Batu 18, Jalan Mersing pada bulan Disember 3 tahun yang lalu. Hasil dari pancingan kami kira lumayan juga lah waktu itu. 2 peti coleman bersaiz besar yang kami bawa, penuh dengan udang galah dan ikan yang besar. Saya mengajak suami balik ke pangkalan, iaitu tempat kami menyewa bot. Kerana tangkapan dah pun banyak, lagipun hari pun dah semakin senja. Suami saya bersetuju dan mengajak 3 lagi rakannya pulang. Namun, 3 rakannya yang berada di tebing berkata, "Sekejap lagi, kerana ada udang galah yang tengah banyak." Lah, nak banyak macam mana lagi? 2 coleman dah penuh dah ni. Itu pun masih tak cukup lagi ke? Rungut saya kepada suami. Suami hanya mencebikkan bibir sambil mengangkat bahu tanda dia pun tak faham dengan apa yang dimahukan lagi oleh kawan-kawannya itu. 2-3 minit kemudian, suami bertanyakan kepada saya, "Siapa yang duduk memancing di sebelah sana berhampiran dengan pokok buluh?" Saya katakan pada suami, yang itu adalah kawan-kawan dia yang belum mahu pulang. Mendengarkan jawapan itu, suami saya terkejut. "Kawan-kawan saya?" soalnya. "Yelah, kawan-kawan abang. Suruhlah dia orang balik bang, dah nak maghrib dah ni," rayu saya. Suami saya pun terpinga-pinga. Nanti. Kawan-kawan saya tu dekat sebelah sana. Macam mana tiba-tiba boleh ada dekat pokok buluh tu? Jarak di antara kami dan pokok buluh adalah kira-kira 100 meter. Jadi, kelibat mereka pun hanya samar-samar saja. Ini ditambah lagi dengan cuaca senja dan keadaan sekeliling sungai yang dinaungi oleh pohon-pohon hutan. Melihat daripada pakaian mereka sahaja, memang saya yakinnya mereka itu kawan-kawan suami saya. "Habis tu, siapa mereka tu bang? Awak jangan nak mainkan saya bang." Saya mula ketakutan dan rasa seram sejuk. Makin saya perhatikan kawan-kawan suami saya tu, semakin pula saya berasa takut. Biarpun mereka ni tak memandang ke arah kami, tapi saya tahu ada benda yang tak kena dengan mereka. Saya genggam kedua-dua tangan. Sejuk. Saya perhatikan liang-liang roma di lengan. Tiba-tiba sahaja menimbul. Roma di tengkuk pun begitu. Kata orang tua, kalau bulu roma di tengkuk tidak semena-mena sahaja berdiri, itu tandanya ada sesuatu berhampiran dengan kita. Betulkah begitu? Sambil meraup-raup bulu roma di lengan dan tengkuk,
Saya membebel kepada suami. Itulah abang, tadi saya dah ajak balik. Abang buat lambat-lambat je. Sekarang ni macam mana ni bang? Macam mana apa lagi? Diam sajalah. Balas suami saya separuh berbisik. Suami saya terus memerhatikan kawan-kawannya itu. Dia amati seorang demi seorang. Pakaian mereka, susuk tubuh, cara duduk dan cara melempar joran dan segala-galanya. Semuanya sama. Abang pun pelik ni. Kan kawan abang memancing dekat sebelah sana. Takkanlah diorang boleh secepat tu boleh sampai dekat sini. Lagipun, kalau diorang berjalan nak ke pokok buluh tu, tentu diorang akan lalu depan kita dulu. Ini tak, alih-alih dah ada dekat sana. Satu lagi, biasanya kalau duduk tak jauh sangat, diorang mesti akan panggil abang. Ni tak, dia diam je macam tak kenal. Pelik juga. Bisik suami saya lagi sambil matanya tidak berkelip memerhatikan kawan-kawannya itu. Saya pegang tangannya. Bang, jomlah kita balik. Saya rasa tak sedap mati dah. Dah senja ni, kata saya perlahan. Biarpun perlahan, saya dapat dengar suara saya ni tergagap-gagap. Suasana senja yang meremang-remang itu menambahkan lagi ketakutan saya. Kerana kata orang, pada waktu-waktu beginilah benda-benda itu berkeliaran. Nanti kejap, abang nak perhati betul-betul. Abang pun rasa macam tu. Tapi manalah tahu kan kalau abang silap. Tak apalah, kalau diorang bukan kawan-kawan abang, kita balik. Biar abang perhati dalam seminit dua lagi, jawab suami saya. Sedang kami bercakap-cakap itu, tiba-tiba ketiga-tiga orang kawan suami saya itu memandang ke arah kami. Memang saling tak tumpah. Rupa mereka memang seperti kawan-kawannya. Pandangan mata kami saling bertentangan. Ketika itu, saya terus rasa macam nak pitam. Takut. Saya terus menoleh ke arah lain. Saya bimbang. Kalau saya balas pandangan mereka yang tajam itu, nanti terjadi pula sesuatu yang tak elok. Manalah tahu, dalam pandangan mata mereka itu, ada sesuatu yang boleh menyusup ke dalam tubuh saya. Lalu saya dirasuk. Hal itu tidak mustahil boleh berlaku. Saya mengajak suami saya supaya segera beredar dari tempat tersebut. Suami saya pun bersetuju. Sepantas itu juga, kami masuk ke dalam bot gantian kaca yang kami sewa daripada penyewa di situ. Suami pun menghidupkan enjin, lalu beredar dari tempat itu. Kami bergegas menuju ke arah hilir tempat kenderaan kami diletakkan. Selain meninggalkan 3 orang kawan suami yang masih lagi belum mahu pulang tadi, kami juga meninggalkan joran-joran serta 2 tong coleman yang syarat berisi udang galah. Biarkan je lah, janji kami selamat. Akhirnya, bot sampai di kawasan kenderaan kami diletakkan. Setelah bersolat maghrib, saya dan suami pergi semula ke tempat tadi untuk mengambil 3 sahabatnya yang kami tinggalkan. Kami menyusuri semula laluan sungai tadi hingga melepasi rimbunan pohon buluh itu. Namun, 3 kawan suami tak juga kami temui. Suami saya pun ambil keputusan untuk berpatah balik. Kali ini dia memperlahankan botnya. Dari jauh, kami nampak 3 cahaya lampu suluh. Kami pun membalas suluhan lampu tersebut. Itu mungkinlah kawan suami yang kami cari. Memang betul. Kami merapati mereka di tebing. Muka masing-masing masam. Saya juga perasannya muka mereka semacam ketakutan. Kenapa yang kau tinggalkan kami, Jin? Apa kau buat kami macam ni? Suami saya tidak terus menjawab pertanyaan seorang daripada rakannya itu. Sabar. Panjang ceritanya. Nanti dulu, nanti aku cerita. Balas suami saya dengan suara yang tenang. Beberapa kali juga dia meminta maaf dan mengatakan dia bukannya sengaja hendak meninggalkan mereka. Saya hanya menunggu di dalam bot. Suami saya pula keluar dari bot untuk membantu kawan-kawannya memunggah 2 buah tong coleman dan batang-batang joran ke dalam bot. Setelah perkakasan memancing dimuatkan ke dalam bot, barulah suami menceritakan hal yang kami alami. Mendengarkan cerita suami dan saya yang mencelah sesekali, semua kawannya terkejut. Rupa-rupanya kawan-kawan suami saya itu pula ada kisah yang lain. Mereka kata setelah kami meninggalkan mereka, tak berapa lama kemudian kami datang semula. Apabila bot berenjin sangkut itu menghampiri mereka, rupa-rupanya tak ada siapa pun yang berada dalam bot itu. Tiada sesiapa yang memandunya, namun deruan enjin yang tetap ada.
Lebih mengejutkan mereka, bot itu pun sebenarnya tidak berhenti. Ia terus sahaja menuju ke hulu sungai. Lama juga mereka menunggu kami sampai. Apabila terdengar bunyi enjin bot, mereka menyuluh ke arah kami. Jika tiada balasan daripada kami, mereka bercadang tidak akan menyuluh kami lagi. Manalah tahu kalau yang mereka suluh itu bukanlah kami. Jadi, apabila kami membalas suluhan mereka, barulah mereka yakin yang kami yang sampai. Malam itu kami berkemas dan terus balik ke rumah kami dinilai. Cadangan awal, sebenarnya kami ingin bermalam di tepi sungai tersebut dan esok paginya baru bertolak ke Nilai. Namun disebabkan dua peristiwa pelik yang dialami, kami membatalkan saja rancangan awal tersebut. Ini semua kerana udang galah. Walaupun peristiwa tersebut agak menakutkan, sesekali ada juga kami memancing di sungai tersebut. Tetapi tidak seperti sebelumnya. Setiap kali memancing di situ, kami hanya balik hari, tidak akan bermalam di situ. Sekarang ini, apa yang paling kami jaga adalah waktu. Kami tidak akan memancing sehingga waktu senja. Paling lama pun hanya sampai pukul 6.30 petang saja. Tak berani dah hingga masuk ke waktu maghrib. Takut pisang berbuah dua kali. Diuji, itulah yang hendak saya kongsikan. Beberapa bulan dahulu, pakcik saya yang juga seorang DJ di salah sebuah stesen radio di sekitar Lembah Kelang ada menceritakan kisah peliknya sewaktu hendak memulakan tugas pada tengah malam sebagai DJ. Setiap kali hendak memulakan tugas di konti, pasti pakcik akan membuat research terlebih dahulu tentang topik yang akan dikeudarakan. Pada malam itu, pakcik menggantikan rakannya yang tidak dapat bertugas. Disebabkan itulah, pakcik perlu buat research lebih sedikit kerana dia tidak biasa dengan topik segmen kendalian rakannya itu. Tempat yang selalu pakcik gunakan adalah bilik recording yang terletak selang 2 pintu dari konti dia bertugas. Ketika di dalam bilik tersebut, pakcik pun membuka komputer dan memasang siaran radio online tempat dia bertugas. Dan hendak dijadikan cerita, malam itu pakcik terlupa pula untuk membawa thumb drive. Jadi pakcik keluar untuk mengambil thumb drive itu yang tertinggal di dalam kereta. Sebelum keluar, pakcik mematikan komputer. Ini kerana ia adalah polisi stesen radio tempat dia bekerja. Kira-kira 6-7 minit mencari, pakcik pun memasang radio. Seketika itu pakcik jadi pelik kerana lagu yang sedang berkumandang adalah lagu yang didengarnya sebelum dia mematikan radio online di bilik recording kira-kira 10 atau 15 minit lepas. Takkanlah masih tak habis-habis lagi lagu tu. Kira-kira 10 minit kemudian, setelah menemui thumb drive yang dicarinya, pakcik pun beredar menuju ke bangunan tempat kerjanya. Setelah sampai di bilik recording, dia dapati komputer telah pun terpasang, radio online pun terpasang. Pakcik menggarukan kepala. Sebelum keluar tadi, pakcik sangat pasti yang dia sudah pun matikan komputer, sekaligus radio online pun juga tertutup. Siapa pula lah yang masuk ke bilik itu sedangkan kunci bilik ada pada pakcik? Mungkin ada orang lain yang masuk lalu memasang komputer dan radio online. Itu sangkaannya sahaja. Yang membuatkan pakcik pelik adalah lagu yang sedang berkumandang adalah lagu yang sama ketika dia berada di dalam kereta ketika mencari thumb drive dan semasa dia mematikan radio sebelum meninggalkan bilik tersebut. Tapi kan, tak mungkinlah lagu tersebut sangat panjang hingga kan mengambil masa lebih daripada 10 minit. Tambahan pula, tadi semasa di foyer, pakcik sempat lagi berborak dengan Pak Gad. Itu pun sudah mengambil masa beberapa minit. Takkanlah rakannya yang bertugas memutarkan lagu yang sama. Takkanlah penerbit tak perasan. Lalu pakcik pun keluar daripada bilik recording tu dan pergi ke konti untuk bertanyakan hal itu kepada penerbit yang sedang bertugas. Ketika pintu bilik Ketika pintu bilik penerbit dibuka, pakcik tidak dengar pun lagu yang sama sedang dimainkan. Lagu yang sedang ke udara ketika itu adalah lagu lain dan daripada penyanyi yang lain. Penerbit itu terkejut apabila pakcik beritahu dengan terperinci apa yang berlaku. Untuk membuktikan yang program malam itu tidak ada kena-mengena dengan lagu dan nama penyanyi yang disebutkan oleh pakcik, penerbit itu tunjukkan skrin komputernya yang terpampang jadual rakaman, jadual siaran, senarai lagu yang telah dan akan diputar, senarai teaser, tapisan program yang bakal disiarkan dan banyak lagi. Setelah melihat bukti-bukti di skrin, pakcik terus menuju ke bilik recording. Sewaktu melangkah masuk ke bilik itu, pakcik berasa hairan lagi.
Kenapa ya DJ masih memutarkan lagu yang sama daripada penyanyi yang sama? Sekarang ni pakcik mula perasan, ini mesti ada yang tak kena. Ini bukan salah kawan DJ-nya ataupun penerbit. Ini permainan makhluk yang kita tak nampak. Pakcik terus matikan komputer dan radio online. Dia keluar daripada bilik tersebut menuju ke bilik penerbit sekali lagi. Kemudian menceritakan apa yang berlaku. Sekali lagi penerbit itu berasa hairan. Setelah bercerita panjang, penerbit meminta thumb drive yang sepatutnya diserahkan kepadanya. Thumb drive itu ada di bilik recording. Sekali lagi pakcik berulang ke bilik tersebut. Ketika dia sampai di hadapan bilik recording yang berdinding separuh kaca itu, pakcik nampak kelibat seseorang. Siapa lagilah yang tercegat di dalam bilik tersebut tanpa memasang lampu? Boleh nampakkah dia dalam cahaya yang samar-samar dari skrin komputer di dalam bilik itu? Cahaya dari skrin komputer? Siapa pula yang buka komputer? Dalam keheranan itu, pakcik mengetuk pintu bilik tersebut walaupun dia sendiri mempunyai kunci. Pakcik buat begitu kerana menghormati orang yang telah berada di dalam bilik itu sebelumnya. Beberapa kali pintu diketuk, namun orang yang berada di dalam bilik tersebut langsung tidak memberikan sebarang respons. Dari luar dinding kaca, pakcik bersungguh-sungguh memberikan isyarat supaya orang yang berada di dalam bilik membuka pintu. Namun sia-sia sahaja. Lantas, pakcik pergi ke pintu dan membukanya menggunakan kuncinya sendiri. Apabila pintu dibuka, radio online juga tersedia terpasang. Lagu yang pakcik dengar adalah lagu yang sama didengar sebelum ini. Pakcik terus menghidupkan suis lampu. Alangkah terperanjatnya pakcik bila orang yang dilihat itu sebenarnya seorang artis yang sangat dikenalinya. Disebabkan terlalu terperanjat, pakcik terus keluar menuju ke bilik penerbit dan menceritakan apa yang dilihatnya sebentar tadi. Mereka berdua bergerak ke bilik recording untuk melihat kesahihan apa yang pakcik saya lihat tadi. Ketika mereka sampai di bilik recording, artis tersebut sudah pun tiada. Apabila pakcik membuka pintu bilik recording, sekali lagi lagu tadi juga berkumandang. Daripada artis yang sama juga. Lagu tu seolah-olah tidak habis-habis walaupun pakcik berada di bilik penerbit hampir-hampir 5 minit. Kali ini pakcik dan penerbit sama-sama mendengar lagu berkenaan. Sekarang, penerbit itu benar-benar yakin kesahihan cerita pakcik kerana dia sendiri yang mengalami apa yang pakcik alami. Banyak persoalan yang tidak terjawab dalam kejadian tu. Yang pertama, bagaimana sebuah lagu lain boleh berkumandang sedangkan sebenarnya ketika itu stesen radio memainkan lagu yang lain? Keduanya, bagaimana pula lagu yang sama boleh didengar berulang kali pada masa yang berlainan sedangkan pada masa itu stesen radio berkenaan memutarkan lagu lain? Ketiga, bagaimana artis yang pakcik nampak di bilik recording itu boleh muncul di situ secara tiba-tiba? Dalam jarak masa kira-kira setengah jam, pakcik mendengar 5 kali lagu yang sama daripada artis yang sama. Dalam 5 waktu yang berbeza pula dari stesen radio yang sama. Pelik. Sebenarnya itu belum cukup pelik lagi. Masalahnya sekarang, penerbit mengesahkan bahawa dalam masa setengah jam itu, DJ yang bertugas tidak langsung memutarkan lagu nyanyian artis berkenaan. Dalam senarai lagu yang sudah dan akan diputarkan juga tidak tersenarai pun lagu tersebut. Malah nama artis itu juga tidak ada. Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, pakcik nampak artis di dalam bilik recording. Apakah kemunculan artis di dalam bilik recording itu ada kena-mengena dengan lagu yang pakcik dengar? Sebenarnya memang ada. Artis itulah yang menyanyikan lagu yang pakcik dengar. Ironinya, kemunculan lagu yang sama yang berulang kali dan kemunculan artis di bilik recording adalah bersempena ulang tahun kematian artis tersebut. Artis itu telah pun meninggal bertahun-tahun dahulu. Menurut pakcik, dia tak pernah pun ceritakan perkara ini kepada sesiapa. Penerbit tersebut juga berjanji tidak memberitahu kepada orang lain. Remang senja itu sekitar tahun 1987. Suasana hiruk pikuk kedengaran di asrama puteri, sebuah sekolah menengah di negeri Johor. Para puteri yang boleh bersolat berkumpul di surau asrama dan yang keuzuran pula berlonggok di bilik bacaan. Sementara menunggu azan maghrib, isu terhangat sibuk dibincangkan, iaitu hantu kungkum. Selaku Presiden Asrama, saya teruja membantu rakan-rakan puteri yang dilanda ketakutan. Justeru itu, habis sahaja solat isyak, saya mengarahkan semua rakan-rakan puteri berkumpul di bilik bacaan. Warden puteri, iaitu Cikgu Ashikin, turut saya jemput hadir bagi memantau keadaan. Syida,
Boleh awak ceritakan pada kami semua apa kisah sebenarnya pasal hantu kumkum ni? Pinta saya kepada Syidah sebagai seorang yang mula-mula membawa mulut mengenai hantu tersebut. Sebenarnya, kawan-kawan sekolah kita yang tidak tinggal di asrama suruh kita ni berhati-hati. Mereka cakap, hantu kumkum ni dah sampai kat kampung yang berhampiran dengan asrama kita. Misi hantu ni nak isap darah anak dara. Sebabnya asal hantu kumkum ni ialah penuntut ilmu syirik yang mahu kekal cantik. Akibat dia langgar sumpah, muka dia jadi hodoh setiap kali matahari terbenam. Untuk jadikan kecantikannya kekal, dia tu mesti hirup darah anak dara hingga kering menerusi jari tangan atau jari kaki. Kumkum akan datang pada setiap rumah dengan berselubung dan memberi ucapan seolah-olah salam, iaitu Akum, Akum. Bila pintu dibuka, dia akan menekan masuk dan mencari anak dara untuk dihisap darahnya. Terang Syidah panjang dibanding intonasi yang menakutkan. Sorrylah kalau tak berapa menakutkan. Saya cukup lemah betul nak buat suara perempuan yang ada 2-3 watak. Kita layankan. Suasana menjadi riuh dengan keluhan risau dan takut. Ada yang memberi cadangan supaya semua puteri dibenarkan berinai supaya kumkum beranggapan mereka telah berkahwin dan bukan anak dara lagi. Saya dan Cikgu Asyikin tergelak dengan cadangan itu. Kamu jangan nak mengarut. Peraturan sekolah kita tak benarkan pelajar mewarnakan kuku. Pada pandangan saya, ini semuanya mengarut. Kalau betul ada menatang tu, kenapa surat khabar ataupun media masa tak pernah pun melaporkan berita tentang hantu tu? Tegas warden kami. Telah menjadi fitrah. Bukan senang hendak mengikis rasa takut yang sudah pun bersarang di dalam jiwa. Para puteri khawatir jika cerita itu benar-benar berlaku dan sengaja dirahsiakan. Apakah akan terjadi kepada keselamatan mereka? Cikgu Asyikin menyuruh semua pelajar membaca Yasin setiap kali lepas solat supaya jiwa kami tenang dan dapat menumpukan perhatian pada pelajaran. Warden kami tadi itu tidak menganggap cerita hantu kumkum sebagai satu kes yang patut diberi perhatian. Sebelum beredar, Cikgu Asyikin menyuruh kami bersurai dan berulang ya Allah, saya ulang balik ya. Sebelum beredar, Cikgu Asyikin menyuruh kami bersurai dan mengulang kaji pelajaran hingga tiba waktu tidur iaitu pukul 11 malam. Rakan-rakan puteri terpaksa akur dengan arahannya dan bangun dengan wajah yang sugul. Macam ni lah. Bermula malam ini, semua puteri di tingkat 2. Mari tidur dengan puteri di tingkat 3. Satu katil berdua. Kita buat selama seminggu ya. Kalau dalam tempoh ni ada yang mengetuk pintu dan bagi salam, jangan ada yang buka pintu melainkan saya. Tengahnya juga saya nak tengok wajah dia. Saya nak bersemuka dengan dia. Tegas saya memberi keyakinan kepada rakan-rakan puteri. Kalau dalam tempoh ni tak ada apa pun yang berlaku, kita anggap saja perkara ni selesai dan buat aktiviti macam biasa. Sambung saya lagi. Anak-anak buah saya seakan lega dengan cadangan yang saya suarakan, terutama dalam hal tidur satu katil berdua sebab dapat mengurangkan rasa takut. Bukanlah saya ini berani, tetapi selain menjadi presiden sebagai pelajar paling senior di kalangan penghuni asrama itu, saya rasa saya perlu melakukan sesuatu untuk meningkatkan keyakinan serta keberanian mereka. Malam itu tepat pukul 9 malam, semua puteri sudah berada di katil masing-masing. Dalam tempoh 45 minit, suasana menjadi sepi kerana mereka sudah pun lena. Hanya saya yang tiada pasangan untuk tidur sekatil. Saya juga rasa tidak mengantuk langsung. Pelik juga, sebab siang tadi saya amat sibuk dengan berbagai-bagai aktiviti kurikulum dan juga pelajaran. Biasanya, pantang saja kepala saya ni jejak ke bantal, terus saja lena. Tapi pada malam tu susah betul lah saya nak lelap. Sekitar pukul 12 malam, tiba-tiba angin bertiup kencang. Sesiapa yang pernah tidur di rumah pangsa pasti tahu macam mana bunyi angin yang bertiup kuat jika berada di tingkat 3. Bunyinya seperti suara yang mengilai. Saya sudah lali dengan bunyi ini kerana sudah 5 tahun tinggal di asrama. Tak ada apa lagi yang perlu ditakutkan. Tidak lama kemudian, hujan turun dengan lebat diikuti guruh serta petir sabung menyabung. Dengan bantuan balam-balam cahaya daripada lampu di hujung koridor, sekonyong-konyong dari cermin tingkap kaca dom itu yang bertutup rapat, saya terlihat bayangan sesusuk tubuh manusia berkelubung berjalan di koridor luar. Lebih kurang macam itulah ya. Suara perempuan menangis teresak-esak kedengaran sambil mengetuk pintu dom bertalu-talu.
Pintu itu terletak betul-betul di sebelah katil saya. Oh, Nyampah pula aku. Perempuan itu terus mengetuk pintu, diiringi-iringi dengan suara tangisan yang amat menyedihkan. Jantung saya berdegup kencang. Saya memandang semua rakan-rakan. Mereka semua sudah tidur. Kalau dikejutkan, tentu suasana akan menjadi kecoh dan mereka takut untuk tinggal di asrama. Ya Allah, maafkanlah hamba-Mu ini kerana bercakap besar dekat depan anak buah hamba-Mu tadi. Janganlah dikau mengujiku dengan ujian yang tak mampu aku hadapi. Rintih saya dalam hati. Suara memanggil semakin jelas dan ketukan pintu pula semakin kuat. Setelah beberapa ketika, saya seakan mendapat kekuatan semangat. Lantas lidah saya lancar membacakan surah Yasin dan ayat kursi yang sememangnya sudah dihafaz. Takut memang takut. Tapi kalau saya diamkan diri, saya bimbang nanti ada di kalangan rakan-rakan puteri yang terjaga dan sedar akan kehadiran perempuan berselubung itu. Saya kena lakukan sesuatu. Saya memang ada sedikit asas seni mempertahankan diri yang dipelajari daripada pakcik saya dan juga di sekolah. Saya bangun dari katil sambil memegang batang penyapu. Saya membuka pintu dan keluar dengan pantas. Pintu bilik saya tutup rapat semula. Saya tidak mahu rakan-rakan terancam. Apa yang berhadapan dengan saya adalah sesusuk tubuh wanita hodoh yang dapat saya lihat di sebalik kain yang menyelubungi kepalanya. Mukanya yang penuh kudis dan dia menangis teresak-esak. Pergilah kau dari sini. Engkau jangan kacau kami. Kami nak tidurlah. Saya menjerit memarahinya. Degup jantung dan rasa takut hanya Allah saja yang tahu. Saya ayun-ayunkan batang penyapu sambil bibir terus membacakan surah Yasin, surah An-Nas dan ayatul kursi. Saya tidak berniat memukulnya, tetapi hanya mahu menakutkan agar dia pergi. Namun, wanita hodoh itu menjadi agresif. Dia makin merapatkan dirinya seperti hendak menerkam. Ketika itu dapat saya hidup bau tubuhnya yang hanyir dan busuk. Saya betul-betul takut. Alunan ayat-ayat Allah sengaja saya kuatkan dan saya rodok batang penyapu ke arahnya bersama dengan jeritan Allahu Akbar. Serentak itu saya lihat wanita berkenaan terhuyung-hayang dan kemudian menghilang bagaikan kabus bersama satu jeritan yang cukup nyaring dan menakutkan. Di hadapan saya kini kosong. Hanya saya berseorangan bersama sebatang penyapu yang tergenggam di tangan. Saya menjadi sebab dan menangis sepuas hati kerana Allah telah membantu insan kerdil seperti saya. Pintu dibuka dan saya rebahkan badan di katil. Sebelum tidur, saya bersolat sunat dan memandang anak-anak buah yang begitu aman dan lena dalam tidur mereka. Saya yakin makhluk itu tidak akan mengganggu lagi. Namun, saya melunaskan janji kepada anak-anak buah agar tidur sekata berdua selama seminggu agar mereka berfikir bahawa kisah hantu kumkum hanyalah sekadar mitos sahaja dan tidak perlu dimasukkan ke dalam akal fikiran lagi. Ya, hantu kumkum hanyalah cerita karut. Tetapi bagaimana dengan wanita hodoh yang menangis teresak-esak malam itu? Saya tak tahu jawapannya. Sampai sekarang saya tak pernah lagi menceritakan kejadian itu kepada rakan-rakan puteri kecuali beberapa orang kawan rapat seperti Yati, Hamidah dan Jun. Itu pun setelah kami semua menamatkan persekolahan dan meninggalkan asrama tersebut.